biasa ataupun doktor yang dianugerahkan pun tak boleh pakai. Tapi hari ini menjadi satu perkara yang orang kata tak ada satu pun yang pelik, yang pada saya sebut tadi adalah satu penjenayahan. Dan saya nak sarankan supaya Kementerian Pendidikan Tinggi ambil satu perhatian, dan mungkin pihak JAKIM sendiri boleh menapis. Kalau setakat ini yang tapis cuma satu NGO saja, iaitu Tamrin, yang cuba melihat akreditasi ataupun pentauliahan itu sendiri. Sudah sampai masanya kita serius. Kalau tidak, kita tidak serius dalam bidang dakwah ini sendiri. Sebab siapa saja boleh bercakap apa saja, sedangkan Islam bukan perkara yang boleh dicakap dari rasa-rasa. Orang tanya, saya rasa. Kalau nak rasa-rasa tu kena masuk program Babas. Rasa-rasa. Saya ingatlah, ini bukan ingat-ingat. Agama Islam adalah ilmu, kefahaman, keyakinan yang dibina daripada wahyu, yang perlu kepada satu kredibiliti yang memantapkan. Barulah profesi dakwah ini akan dilihat sebagai sesuatu yang sangat mulia. Bila tak ada ilmu sebenar, itu yang kadang-kadang ceramah jadi pelik-pelik. Ceramah jadi mengatang, ceramah jadi mengumpat. Pendakwah tidak jadi pendakwah, pendakwah jadi pendakwa. Hukum saja memanjang sebab dia tidak ada kredibiliti. Lebih teruk lagi trend terkini, kalau dakwah tu menyanyi, ustaz pula nak jadi penyanyi. Penyanyi dah jadi ustaz dah. Ustaz pula hari ni nak jadi penyanyi. Mana-mana ceramah, hari ni nak dengar ustaz menyanyi lagu hidup ustaz. Penonton meminta ustaz menyanyi. Tahu kalau nak minta menyanyi tu minta kita pergi Fantasia lah. Yang seronok dengar pendakwah yang boleh melawak. Kalau nak melawak, tengoklah Maharaja Lawak. Sebab Maharaja Lawak pernah jadi ustazah. Salah satu yang menang jadi ustazah lah kan. Dah keliru dah, tak tahu siapa yang kita nak tengok. Nak tengok pelawak jadi ustazah ke nak tengok ustaz dengan ustazah jadi penyanyi ke jadi pelawak, kita pun dah keliru. Ini soal ilmu. Bila soal ilmu, soal dakwah, untuk tarikan sedikit, ia dibolehkan sebagai tarikan. Tetapi tidak the whole program itu nyanyian. Berat ni, saya risau betul dekat Melawati, siap ustaz dibawa gitar lagi, gitaris. Saya kata kredibilitinya sudah hilang. Hala 7 pendakwah tidak tahu ke mana. Alhamdulillah saya lihat tadi dalam sini ada satu daripada paper yang akan dibincangkan, itu membina profesionalisme. Hala 7 pendakwa wanita juga akan dibincangkan oleh Profesor Datin Dr. Azizan. Yang satu lagi itu Profesor Madya Dr. Fariza. Ini semua orang yang ada kredibiliti untuk bercakap dalam bidangnya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ilmu Islam ini perlu dicakap atau didakwahkan berasaskan kepada ilmu, kefahaman, keyakinan, bukan emosi maupun perasaan maupun akal semata-mata. Maka dia akan merosakkan profesionalisme dakwah itu sendiri. Bahaya. Kenapa? Hari ini kalau kita baca blog, ada satu blog baru yang keluar. Blog ini berkata, dia tanya, kenapa pula kita tak boleh minum arak? Sedangkan arak itu halal di akhirat. Kenapa nak ada beza-beza hari ini? So, cuba membawa kepada pemikiran akli. Ini cukup bahaya. Kerana kita berdasarkan kepada nakli, ya, tetapi disokong oleh akli itu sendiri. Kenapa Tuhan jadikan ada yang cantik, ada yang buruk? Itu saya kata tu, saya ni banyak. Saya tengok makcik-makcik haji. Ada makcik-makcik haji nak pergi Mekah, ambil air semayang. Lepas ambil semayang, ambil air semayang. Lepas ambil semayang, ambil air semayang. Saya kata, makcik kenapa wah-wah sangat ni sampai 3 kali ambil semayang? Oh, dia kata, tak, bukan makcik wah-wah. Memang makcik ambil 3 kali. Alasan? Kalau makcik batal, ada lagi 2. Spare siap. Bukan senang nak keluar masjid tau, dia kata. Kan kata kentut ke ada lagi 2. Batal lagi 1, ada lagi 1. Spare. Dan yang terkini saya terima soalan daripada Metro.
Seorang pramugari yang sangat berhasrat untuk menutup aurat, dia kata, boleh tak saya pakai wig, saya tutup rambut saya sebenar orang tak nampak sebab saya pakai wig. Saya kata, puan, kita istilahnya bukan tutup rambut tapi tutup aurat, bukan tutup kepala. Kalau kita tutup kepala, maknanya pakai tudung, tangan sekerat, kain terbelah. Kerana tidak faham. Jadi Islam dibina di atas kefahaman. Dan perlu dilihat siapa yang menyampaikan ilmu. Justru kita tengok bahawa Rasulullah SAW sentiasa menyebut pada para sahabat ketika Jibril datang menjadi guru, Nabi kata, Haza Jibril ya'tikum yu'allimukum dinakum, yang dihantar untuk mengajar. Tengok siapa yang mengajar, Jibril. Berkali-kali Nabi berpesan, Inna hadzal ilma din falyanzur rajul amman ya'khudhu dinahu. Sesungguhnya agama ini adalah berasaskan ilmu. Lihat dari siapa kamu berguru. Guru itu penting. Kalau kita nak ambil PhD pun, kita nak ambil pengajian tinggi, ijazah lepasan pun, bila orang tanya, orang tak tanya PhD dalam bidang apa, tapi dia tanya, siapa cikgu kamu? Kita dengan bangga sebut, cikgu saya Muhammad Shaltun, cikgu saya Al-Ustaz Dr. Muhammad Biltaji. Kita sebut kerana guru itu penting dalam menentukan siapa muridnya. Kredibiliti itu sangat penting. Tetapi hari ini macam saya sebutlah, bila tidak ada kredibiliti, siapa saja boleh bercakap apa saja, akhirnya akan merosakkan institusi dakwah itu sendiri. Pada siapa sebenarnya hari ini pendakwah menjadikan sasarannya? Kita di Malaysia sangat beruntung. Perlembagaan sudah memberi ruang kepada kita, sudah menyebelahi kita, di mana perlembagaan fasa 3 menyebut bahawa Islam agama persekutuan. Dalam bahasa Inggerisnya kalau kita translate, Islam is the religion of federation. Kalau kita translate dalam bahasa Arab, Al-Islam din daulah. Translate lah. Kalau tak translate, maka tu yang jadi keliru. Ada orang kata tak apa, kalau kita orang perintah, kita tukar Islam sebagai ad-din. Oh, bagusnya dengar. Tak faham benda tu dah ada dalam perlembagaan. Kita tak faham. Sebab itu kita kena faham. Alhamdulillah di Malaysia, dalam fasa 11/4 disebut kebebasan beragama. Undang-undang persekutuan boleh mengawal, menyekat pengembangan mana-mana doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti Islam. Dalam arti kata lain, mendakwah orang Islam kepada murtad adalah satu kesalahan. Ini perlembagaan memudahkan berdakwah. Perempuan nak dakwah dekat siapa habis tu? Dakwah kita hari ini ialah pada orang Islam sendiri. Yang lahirnya Islam, maka dia rasa dia dah faham Islam. Padahal kerana dia dilahirkan Islam, Islam itu Islam warisan, bukan Islam pilihan. Mereka lah orang yang tak faham Islam. Orang yang masuk Islam mu'allaf itu jauh lebih faham, kerana dia anuti Islam itu berdasarkan kepada kefahaman dan keyakinan, bukan warisan tetapi pilihan. Cabaran perempuan sebagai pendakwah, tuan-tuan sebagai da'i, adalah bagaimana nak memahamkan orang Islam yang mendabik dada saya dah lama Islam. Sebab tu bila kita suruh ambil sijil halal pun, saya orang Islam, buat apa saya nak ambil sijil halal? Buat apanya saya tak halal ke dah Islam? Itu kerana tak faham. Tak faham. Dan begitulah ramai orang Islam yang tidak faham. Tuan dan perempuan sekalian, saya melihat cabaran masa kini yang sangat perlu dihadapi oleh para pendakwah. Dan bagaimana kita berhadapan dengan media-media baru. Kita berhadapan dengan FB, Twitter, WhatsApp dan berbagai lagi, Skype. Semua ini media-media baru yang perlu kita terokai. Mau atau tak mau, inilah ruang-ruang dan platform yang ada. Sekadar untuk berceramah sahaja tak cukup untuk sampai. Dan pendekatan, kalau kita tengok agama lain, pendekatan yang dia guna pendekatan kebajikan. Macam saya sebut tadi, strategi kita mesti terancang. Pendekatan yang pendahai nak guna pendekatan apa? Sekarang ni main masing-masing ikut kepala dia je. Ada jenis kasar, ada jenis lembut, ada jenis haramkan semuanya, ada jenis halalkan apa saja. Jadi tidak ada satu pendekatan strategi yang terancang
yang standard untuk kita gunakan yang perlu kita lihat hari ini. Begitu juga kita perlu makluman semasa. Hal ehwal semasa ini tidak bendai, dia tidak ikut current issues. Orang hari ni duk cakap pasal kekasaran, demonstrasi, semua-semua. Dia datang mengajar. Ini dekat surau ustazah nak mengajar. Kita buka bab, taharah lah tu kita mula balik. Tak current benda yang orang duk cakap hal ehwal semasa yang memerlukan jawapan daripada pendakwah-pendakwah. Orang mencari jawapan. Apabila pendakwah gagal untuk memberi jawapan spontaneous dan segera, maka dia tinggalkan lompang di situ untuk diisi oleh orang-orang lain yang tidak ada credibility menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan agama. Ini cukup bahaya. Baik, kita tengok seketika dulu orang bercakap pasal pemikiran sekular, kemudian orang bercakap sebagai agama hanya sebagai dogma dan ritual. Hari ini yang current issues, orang bercakap tentang demokrasi liberal, pluralism, membebaskan diri daripada ajaran Tuhan. Orang bercakap tentang tu LGBT, apa dia? Kita kena tangani dan menjawab kenapa perkara-perkara ini tak boleh. Jangan ustazah pun tak faham. Jadi orang tanya LGBT tu apa? LGBT tu apa? Minyak baru ke produk baru ke benda apa? Tu ustazah pun tak tengok lagi dia kata. Sebab dia tidak ikut kepada current issues yang berlaku. Dia duduk dalam kitab, dia buka kitab, ikutlah mauduk-mauduk yang telah ditentukan dan tidak mengikuti kepada perkembangan semasa. Saya tengok, saya sebut tadi, ada perlu satu grooming di mana kita boleh mengenengahkan pendakwah-pendakwah dan da'i wanita ini. Dan pada saya, kalau saya melawat dulu di Syria dan juga di Jordan, sudah ada tim muraqabat ataupun pendakwah-pendakwah wanita yang di groom dan dihantar untuk keluar. Apalagi pada saya, pendakwah-pendakwah wanita ni akan ada dia punya added value kalau dia boleh berbahasa dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Sebab kita bukan nak berdakwah dalam bahasa Inggeris saja, tetapi terjemahan-terjemahan buku memerlukan orang-orang pendakwah ini berdakwah bukan dengan bercakap tetapi menulis. Contohnya buku La Tahzan. Buku ini tidak diterjemahkan oleh orang yang ada pengetahuan agama, tetapi dipanggil ahli bahasa saja. Sebab itu translationnya adalah literal translation yang tidak ada zoom kepada bahasa itu sendiri. Dan ini memerlukan kepada anda semua, da'i-da'i, pendakwah-pendakwah lelaki dan wanita yang faham untuk menjadi peneraju, dijadikan sebagai pakar-pakar rujuk seketika perlunya perkara-perkara ini untuk kita tangani. Jadi dari segi bahasa saya kata perlu, kalau boleh kita nak lihat adanya pengganti-pengganti kepada Ahmad Didat yang hebat berbicara segala bahasa, bahkan agama lain dia faham. Inilah yang kita nak tengok daripada pendakwah-pendakwah. Dan saya rasa apalagi pada pendakwah wanita, added value yang cukup tinggi dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Saya minta maaf Ustazah Fauzan tengok saya 3 kali daripada atas itu sebab saya kena mengerti buku 10 bukan saya yang nak bagi dia punya working paper, tapi kerana ingin berkongsi bersama dengan puan-puan, saudara-saudari terutamanya dan juga tuan-tuan bahawa betapa dakwah ini merupakan satu perkara yang sangat penting, yang perlu kita laksanakan secara profesional dan perlu dimartabatkan dan tidak diambil sebagai satu profession cari makan semata-mata, mengisi masa lapang kita, tetapi tugas suci, tugas murni yang merupakan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana sudi meminjamkan telinga untuk mendengar bersama-sama dengan saya, dan dengan itu dengan penuh rasa khusyuk dan juga tawaduk dengan lafaz